Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala habibillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Allahumma rabbi syrah lana sudurana wa yassir lana umurana wahlul 'uqdatam min alsinatina yafqahu aqwalana. Allahumma faqqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil. Allahumma alhimna marashida umurina wa a'idna min shururi anfusina birahmatika ya rabbal alamin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah summa alhamdulillah. Yang saya mulia dan saya kasihi pihak pengurusan Masjid Al-Ikhlas Seksyen 13 Shah Alam, pengurus masjid, ahli jawatan kuasa masjid, barisan, para imam, para muazzin, para asatidzah, pimpinan masyarakat, para jemaah hadirin hadirat yang dirahmati lagi dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada malam ini saya diminta untuk membicarakan tentang ibadah korban, dan kita pun tak jauh daripada tibanya tarikh 10 Zulhijjah ataupun hari Nahar, ataupun kita kenali sebagai hari penyembelihan ibadah korban. Lebih kurang tinggal 21 hari sahaja. Moga-moga kita dapat bertemu dengan Aidul Adha dalam keadaan kita dapat melakukan ibadah korban dan juga ibadah-ibadah yang dituntut pada bulan Zulhijjah. Sebelum kita bermula, apa kata sama-sama kita perbetulkan dahulu niat. Moga-moga pertemuan kita adalah kerana Allah Subhanahu wa taala. Nawaitu ta'alluma wa ta'lim wa tadhakkura wa tadhkir wa naf'a wal intifa' wal ifadata wal istifadah wal hatha 'ala tamassuki bi kitabillah wa sunnati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه آمين آمين يا رب العالمين. Lalu dalam tempoh antara maghrib dan isyak ini, mohon sahabat-sahabat untuk bersama, bantu untuk share, bantu untuk kongsi dan juga sebarluaskan. Moga-moga lebih ramai yang beroleh manfaat insya-Allah. Maka kita tak lama lagi akan masuk pada satu bulan yang mulia, iaitu bulan Zulhijjah. Banyak amalan-amalan yang dituntut pada bulan Zulhijjah. Selain daripada permulaan bulan Zulhijjah, dituntut untuk kita pada waktu itu berpuasa padanya. Kemudian pada bulan Zulhijjah ada juga amalan yang agung. Salah satu daripada rukun Islam yang agung, iaitu amalan haji pada bulan Zulhijjah. Selain daripada itu, pada bulan Zulhijjah adanya satu amalan yang boleh dilakukan oleh setiap yang berkemampuan. Itulah amalan ibadah korban. Dan pada malam ini, yang mana tajuk diberikan kepada saya adalah soal jawab yang biasa ada berkenaan tentang ibadah korban. Sahabat-sahabat yang dirahmati lagi dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala, korban datangnya daripada perkataan qaruba yaqrubu qurbatan wa qurban, iaitu memberi makna dekat. Kenapakah ibadah korban dipanggil korban yang memberi makna dekat? Kerana ianya adalah amalan yang boleh mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan pada tarikh 10 Zulhijjah, hari Nahar, seperti mana dalam hadis riwayat Tirmizi, baginda Nabi SAW bersabda, tidaklah ada amalan yang dilakukan oleh anak Adam yauman nahar pada 10 Zulhijjah yang lebih disukai oleh Allah daripada pada waktu itu melakukan ibadah korban. Maka ianya adalah amalan yang sangat-sangat dituntut dan amalan yang sangat-sangat diredai oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun yang kita nak bincangkan adalah persoalan-persoalan yang timbul selalunya berkaitan dengan soal jawab ibadah korban. Antara soalan yang kita biasa dengar, soalan yang pertama kita boleh kira adalah apakah hukum ibadah korban? Ini soalan yang kita biasa dengar. Apakah hukum ibadah korban? Lalu ada yang mengatakan sunat, ada yang mengatakan sekian dan sekian. Dalam mazhab Syafi'i,
hukum ibadah korban adalah sunat yang sangat dituntut. Nanti kita akan kongsikan syarat-syarat tersebut. Lalu apakah istilah sunat yang sangat dituntut? Iaitu sunat muakkadah. Lalu kita boleh take note bahawa hukum korban dalam mazhab Syafi'i adalah pada waktu itu ianya sunnah yang dituntut dan ianya berbentuk sunnah kifayah. Apakah maksud dua istilah ini? Sunat yang dituntut iaitu sunat muakkadah. Sunnah kifayah maksudnya adalah sunnah yang mencukupi. Kita ambil dahulu yang pertama, sunnah muakkadah. Maksud daripada sunat yang dituntut adalah apabila seseorang itu mempunyai lebihan harta. Mestilah dia ada lebih. Lebih kadar mana? Lebihan harta untuk keperluan dirinya dan juga orang-orang yang berada di bawah tanggungan nafkah dia. Dia ada lebihan harta. Lalu untuk berapa lama dia mesti ada duit untuk keluarga dan juga orang-orang yang dia wajib tanggung pada hari-hari yang wajib dilakukan korban. Apakah hari-hari yang mana diwajibkan korban? Hari-hari yang diwajibkan korban adalah 4 hari. Hari Nahar ataupun Idul Adha 10 Zulhijjah. Hari Tasyrik 11, 12 dan 13 Zulhijjah. Lalu inilah 4 hari yang mana dibolehkan untuk menyembelih binatang korban. Lalu pada 4 hari ini, apabila seseorang itu dia ada lebihan duit untuk keperluan pada 4 hari ini, ya, contohnya untuk 4 hari ini keperluannya adalah RM200, RM50 setiap hari, ataupun katakanlah RM500 keperluan dia, RM125 sehari untuk keperluan diri dia dan juga orang yang dia perlu tanggung nafkah mereka. Lalu kalaulah pada waktu itu dia ada contohnya RM1,000, lalu RM500 adalah untuk kegunaan pada 4 hari ini, bukan sepanjang bulan, yang mana dalam fiqh disebut pada 4 hari ini dia ada perbelanjaan untuk 4 hari ketika mana ibadah korban dilakukan. Lalu contohnya dia ada RM1,000. Lalu tolak 4 hari RM500 yang dia perlu gunakan. Ada baki lagi RM500. Maka RM500 ini dikira lebihan. Lalu bolehkah dia buat korban dengan RM500? Maka jawapannya boleh. Ada korban yang boleh dibuat dengan harga RM500. Ketika mana ada lebihan daripada keperluan untuk 4 hari iaitu 10 sampai 13 Zulhijjah, dan kalaulah pada waktu itu dia tidak melakukan korban, maka hukumnya adalah makruh. Itulah maksud sunnah muakkadah, sunat yang sangat dituntut. Tapi bukan dituntut pada semua orang. Untuk orang yang ada lebihan harta. Lebihan harta daripada apa? Daripada keperluan diri dia dan juga orang yang dia mesti tanggung, yang dia wajib tanggung. Untuk tempoh berapa lama? Untuk tempoh pada waktu itu 4 hari. Dan bila ada lebihan duit daripada perbelanjaan pada 4 hari tersebut, maka pada waktu itu kalaulah dia tidak buat korban, maka hukumnya adalah makruh. Itulah maksud ibadah korban adalah sunat yang dituntut, sunnah muakkadah. Apa pula maksud bahawa ibadah korban itu adalah sunnah kifayah, sunnah yang mencukupi? Maksud daripada kenyataan ibadah korban itu adalah ibadah, adalah sunat yang mencukupi, bererti dalam satu-satu keluarga. Apakah yang dimaksudkan keluarga dalam fiqh? Yang dimaksudkan keluarga pada bab ini adalah orang yang mana ada seseorang yang menanggung keluarga itu. Contohnya, ada saya pada waktu ini contohnya menanggung akan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, anak-anak saya dan juga isteri saya dan juga pada waktu itu ibu bapa saya. Katakanlah 7 orang. Maka ini dikira satu keluarga. Adapun adik-beradik tak dikira sebab mereka pada waktu itu menanggung keluarga mereka sendiri. Kecualilah adik-beradik yang masih kecil. Pakcik-pakcik tidak terkira kerana mereka ada tanggungan nafkah sendiri. Lalu maksud daripada sunnah kifayah adalah macam contoh yang saya perlu tanggung termasuk diri saya adalah 7 orang. Kalaulah salah seorang daripada 7 orang ini
ada seorang yang melakukan ibadah korban untuk diri dia ataupun untuk sesiapa, maka pada waktu itu terangkat hukum makruh daripada yang lain kalaulah mereka tak buat ibadah korban. Lalu terangkat. Kalaulah seorang buat, maka terangkat tuntutan sunnah tadi. Tetapi bukanlah bererti pada waktu itu semua orang akan dapat pahala, tidak. Yang akan mendapat pahala hanyalah orang-orang yang pada waktu itu, yang akan mendapat pahala hanyalah orang-orang yang pada waktu itu buat korban. Contohnya, yang buat korban adalah isteri saya. Terangkat tuntutan sunnah daripada yang lain, dan kalaulah yang lain tak buat korban, maka pada waktu itu tidak dihukum makruh kerana seorang dah buat. Tetapi adakah saya dapat pahala bila isteri saya buat? Jawapannya tidak. Yang mendapat pahala adalah orang yang buat ibadah korban. Maka ini jawapan untuk soalan yang mana biasa ditanya bahawa apakah hukum korban. Telah kita terangkan, hukum korban adalah sunnah muakkadah, sunnah yang dituntut, dan dalam masa yang sama ianya adalah sunnah kifayah, sunnah yang mencukupi. Maka ini adalah soalan yang pertama yang biasa kita dapat, yang kita biasa dengar. Kemudian, apakah soalan-soalan yang lain berkenaan tentang ibadah korban? Soalan yang kedua yang biasa diterima daripada ibadah korban adalah, kalaulah contohnya satu isi rumah, tetapi mereka tak ada kaitan antara satu sama lain daripada sudut nafkah. Contohnya, ada 10 orang bujang menyewa satu rumah. 10 orang bujang menyewa satu rumah. Ataupun student duduk pada satu rumah sewa. Adakah ini dikira sama seorang buat korban, yang lain pada waktu itu walaupun mampu tak perlu buat korban? Jawapannya tidak. Sebab itulah disebutkan di sini, sekiranya satu isi rumah itu masing-masing bukan di bawah tanggungan salah seorang daripada mereka, contohnya rumah bujang ataupun rumah kongsi, maka tuntutan korban bagi setiap daripada penghuni rumah yang mampu itu adalah tuntutan secara individu. Setiap mereka dituntut buat korban apabila mampu. Maka ini adalah soalan yang kedua. Bagaimana pula kalaulah contoh rumah bujang ataupun rumah yang kongsi? Jawapannya pada waktu itu tidak, kerana mereka bukannya dikira berada bawah satu tanggungan nafkah. Mereka pada waktu itu masing-masing, maka apabila berkemampuan, masing-masing dituntut untuk melakukan ibadah korban. Maka ini adalah soalan yang kedua beserta dengan jawapan dia. Soalan yang ketiga yang kita biasa dengar adalah, apakah hukum buat korban dalam keadaan tak mampu? Dia tak mampu. Dia tak cukup syarat yang kita sebutkan tadi. Ada lebihan harta daripada nafkah dirinya dan juga nafkah orang yang berada di bawah tanggungjawab dia. Dan pada waktu itu dia tak ada lebihan harta. Dan pada waktu itu dia nak buat korban juga. Adakah boleh? Maka sebenarnya dalam mazhab Syafi'i, apabila seseorang itu tak mampu dan pada waktu itu dia buat korban juga, sehingga mengabaikan tanggungjawab daripada keluarganya untuk diberi nafkah dan sebagainya, maka hukumnya adalah haram. Kerana korban hukumnya sunat, walaupun sunnah muakkadah, tapi bersyarat untuk yang mampu. Tetapi memberi nafkah, tanggungjawab pada keluarga, itu hukumnya adalah wajib. Sebab itu, jawapan untuk soalan yang ketiga ini adalah haram melakukan ibadah korban sekiranya membawa kepada tak ada wang untuk membayar nafkah wajib kepada orang yang wajib ditanggung oleh orang tersebut. Maka ini adalah 3 soalan yang selalunya ditanya berkaitan tentang hukum. Soalan yang keempat, yang selalu ada kemusykilan pada orang-orang yang nak melakukan ibadah korban adalah, apakah hukum menggunakan duit anak untuk melakukan korban? Menggunakan duit orang yang berada di bawah tanggungan, contohnya anak, untuk buat korban. Contohnya anak kita banyak duit.
Dia contohnya kita ada buat simpanan untuk dia, ataupun daripada duit raya yang dia dapat setiap tahun dia simpan, lalu dia ada duit 1,000, 5,000, 10,000, berapa ribu sekalipun dia ada duit, maka kita cuba untuk pada waktu itu dengan nama nak mendidik dia ataupun tarbiyah dia, maka kita ambil duit anak itu dan kita daftarkan korban untuk anak tersebut. Adakah boleh? Maka dalam mazhab Syafi'i, mengambil duit anak walaupun untuk melakukan korban, walaupun korban itu dibuat atas nama anak tersebut, maka hukumnya tak boleh. Tidak boleh. Maka itu duit anak, dan pada waktu itu adalah hak dia. Lagi-lagi kalaulah anak belum baligh, pada waktu itu dia tidak ada tasarruf penuh pada hartanya, milik dia tapi tak ada tasarruf penuh pada hartanya, maka tak boleh menggunakan duit anak untuk melakukan ibadah korban walaupun untuk anak. Habis tu macam mana kalaulah contohnya kita nak buat korban untuk anak? Maka penyelesaiannya adalah, kalaulah kita nak juga buat korban untuk anak, maka kena guna duit kita, yang mana duit kita itu kita ambil binatang korban, letakkan nama anak, maka anak akan mendapat pahala korban dan kita akan mendapat pahala pemberian. Maka ini yang mana kadang-kala banyak orang terlepas pandang, walaupun niat dia baik, walaupun pada waktu itu tujuannya adalah baik, namun tidak boleh menggunakan duit anak pada waktu itu untuk melakukan ibadah korban. Tak boleh. Tak boleh menggunakan duit anak untuk melakukan ibadah korban. Lalu kalaulah kita nak juga buat korban untuk anak kita, maka kena gunakan duit kita sebagai ibu, sebagai bapa, dan pada waktu itu daftarkan nama anak kita. Ini adalah soalan yang keempat yang selalu ditanya berkaitan menggunakan duit anak untuk dibuat ibadah korban. Okey. Kemudian antara soalan yang lain yang mana baru-baru ni pun ada orang tanya, kita boleh anggap ini soalan yang kelima. Soalan yang kelima, boleh tak contohnya orang kafir bagi binatang korban, orang tak Islam? Contohnya ada ahli parlimen ataupun ada YB yang bukan Islam, pada waktu itu dia nak bagi binatang korban. Adakah boleh mengambil binatang korban daripada orang yang bukan Islam? Lalu kalaulah dia bagi, bukan pada waktu itu dia nak daftarkan atas namanya untuk buat korban, dia bagi dalam bentuk hadiah, dalam bentuk memberi pemilikan, maka tak ada masalah. Maka contohnya ada orang bukan Islam, dia bagi binatang korban, contohnya 10 ekor, ataupun contohnya 5 ekor, ataupun berapa pun jumlah, dan pada waktu itu diambil dan diletakkan atas nama orang yang Islam, maka tak ada masalah. Maka ini adalah soalan yang kelima. Apakah hukum menerima binatang korban daripada orang bukan Islam? Jawapannya tidak ada masalah bila nama peserta korban itu adalah nama orang Islam. Lalu diambil binatang itu dan diletakkan nama peserta yang Islam. Soalan yang keenam, ini pun biasa dengar. Kadang-kala ada orang nak buat korban tapi dia nak buat dua dalam satu, korban dan juga zakat. Maka soalan yang keenam, adakah boleh menggabungkan bayaran zakat untuk membuat pembelian korban? Dua dalam satu. Dia nak bayar zakat dia. Contohnya zakat dia pada waktu itu adalah 10,000. Dan dia nak beli binatang korban juga menggunakan duit zakat. Adakah tertunai kewajipan zakat dia dan tertunai tuntutan korban dia? Maka ini adalah soalan yang keenam. Apakah jawapan dia? Jawapannya adalah, jika seseorang ingin mengeluarkan zakat dengan cara membeli ataupun pada waktu itu melakukan ibadah korban, maka hukum pengeluaran zakatnya tak sah. Lalu tak sah zakatnya itu, tapi korban dia sah. Maka untuk zakat dia kena keluar duit yang lain, dia kena keluar jumlah yang lain. Maka ini adalah soalan yang keenam berkenaan tentang korban dan zakat, tak boleh digabungkan. Tapi adakah korban sah? Korban sah. Adakah zakatnya sah? Zakatnya tak sah, dia kena keluarkan duit yang lain untuk zakatnya.
Maka ini adalah soalan yang keenam yang kita biasa ditanya berkenaan tentang korban menggunakan duit zakat. Kemudian yang ketujuh, soalan yang biasa diterima adalah bagaimana contohnya ada daripada pihak berkuasa pada waktu itu menggunakan duit Baitul Mal untuk memberi binatang korban. Lalu persoalannya, adakah duit Baitul Mal boleh digunakan untuk membeli binatang korban? Apakah jawapan dia? Maka duit Baitul Mal boleh untuk digunakan membeli binatang korban yang disembelih bagi pihak peserta-peserta umat Islam, tetapi dengan syarat mestilah ada keluasan, ada lebih pada waktu itu cukup ketika mana daripada sudut duit Baitul Mal. Janganlah pula ketika mana nak membeli binatang korban sampai terjejas pada waktu itu orang-orang yang lebih memerlukan bantuan. Lalu ada syarat dia. Walaupun boleh, tetapi ada syaratnya ketika mana pada waktu itu ada keluasan, ada lebihan duit pada Baitul Mal tadi. Maka ini adalah soalan yang ketujuh, menggunakan duit Baitul Mal untuk melakukan ibadah korban. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Soalan yang ke-8. Soalan yang ke-8 yang biasa ditanya. Boleh tak guna duit masjid? Kenapa nak buka pendaftaran korban-korban? Guna je lah duit masjid. Duit masjid tu ada banyak. Guna je lah duit masjid buat korban. Boleh ke duit masjid dibuat untuk korban? Maka jawapannya oleh para ulama mazhab Syafi'i, duit masjid tidak boleh digunakan untuk buat korban. Sebab itu disebutkan di sini. Soalan yang ke-8 berkenaan dengan duit masjid. Berbeza duit masjid dengan duit Baitul Mal. Duit masjid tidak boleh untuk membeli binatang korban walaupun diniatkan untuk ahli Korea. Tak boleh. Duit masjid tak boleh dibuat untuk pembelian binatang korban. Dia berbeza dengan duit Baitul Mal. Ini adalah soalan yang ke-8. Soalan yang ke-9 yang sekarang ni banyak orang tanya. Banyak pemilik-pemilik syarikat dah mula ada kesedaran untuk korban. Lalu bagaimana contohnya nak buat korban atas nama syarikat? Nak buat korban atas nama syarikat. Contohnya di pembelian binatang korban itu bukanlah daripada contohnya pemilik-pemilik syarikat, tetapi nak digunakan duit syarikat, dan pada waktu itu binatang korban itu nak dibeli atas nama syarikat. Boleh ke tidak menggunakan duit syarikat untuk melakukan ibadah korban? Ini adalah soalan yang mana soalan yang ke-8 kita kira. Maka apakah hukum menggunakan duit syarikat? Maka jawapannya adalah korban boleh menggunakan duit syarikat, dan ianya sah, tak ada masalah, namun dengan syarat. Yang pertama, contohnya syarikat itu ada pemilik-pemilik saham dia, ada pemilik-pemilik dia bukan pemilikan tunggal, ada pemilik-pemilik dia. Maka yang pertama, kena mendapat keizinan daripada setiap pemilik. Contohnya ada 3 orang, tiga-tiga orang tu mesti memberi izin untuk duit syarikat digunakan sebagai ibadah korban. Yang kedua, pemilik-pemilik syarikat itu mestilah orang yang Islam. Mestilah orang Islam. Sebab nak membeli binatang korban atas nama syarikat, menggunakan duit syarikat, dan korban itu pun atas nama syarikat. Maka syarat yang kedua, mestilah pemilik-pemilik syarikat itu kesemuanya adalah Islam. Dan yang ketiga, bahawa duit itu mestilah cukup untuk bilangan sekurang-kurangnya pemilik syarikat. Contoh, ada 3 orang pemilik syarikat, maka tak boleh beli 1 kambing, kerana 1 kambing tak cukup untuk 3 orang. Maka pada waktu itu sekurang-kurangnya adalah seekor lembu, kerana 1 lembu bersamaan dengan 7 bahagian. Ataupun pada waktu itu unta seekor, ataupun pada waktu itu 3 ekor kambing. Maka syarat yang pertama, mestilah semua memberi izin. Yang kedua, semua mestilah Islam.
Dan yang ketiga, syaratnya adalah wang tersebut mestilah mencukupi harga bahagian mengikut bilangan pemilik syarikat yang terlibat. Lalu kalaulah contoh ada 3 pemilik syarikat, sekurang-kurangnya duit itu mestilah cukup untuk membeli 3 bahagian, ataupun 3 ekor kambing, ataupun seekor lembu, ataupun seekor unta. Lalu ini 3 syarat kalaulah nak mengguna duit syarikat dan korban atas nama syarikat. Tetapi kalaulah kembali pada persoalan tadi, ada syarikat nak menaja binatang korban, dia nak menaja, bukannya korban itu atas nama syarikat, tidak. Dia nak menaja, dia nak beli binatang korban dan dia nak bagi pada Masjid Al-Ikhlas contohnya. Dia nak bagi. Maka pada waktu itu tidak syarat pemilik dia mesti Islam, tak syarat. Daripada syarikat yang bukan Islam pun boleh terima. Contohnya, syarikat ni walaupun pemilik dia bukan Islam, tapi dia nak bagi sumbangan kepada kepada kawasan dia, maka dia nak bagi dan dia tak minta pun letak nama syarikat dia. Maka pada waktu itu, kalaulah menggunakan duit syarikat untuk menaja binatang korban yang diberikan kepada pihak yang tertentu, maka tidak syarat pemilik dia mesti Islam, tak syarat. Sebab bukan atas nama syarikat, bukan atas nama dia, tetapi dia sekadar memberi dan menaja binatang korban. Maka ini soalan yang ke-8 yang selalu ditanya, menggunakan duit syarikat. Lalu ada 3 syarat yang telah kita kongsikan tadi. Kemudian, soalan yang ke-4 yang kita biasa dapat adalah, boleh tak buat korban untuk orang lain? Contohnya, kita nak buat korban untuk ayah kita, untuk mak kita yang masih hidup, ataupun contohnya kita nak buat korban untuk untuk pakcik-pakcik kita, ataupun kita nak buat korban contohnya untuk adik-beradik kita. Maka kena faham, ini soalan yang ke-9, maka kena faham antara syarat ibadah korban selain daripada mestilah Islam adalah niat. Maka sebab itu, ketika mana niat adalah syarat, maka tidak boleh buat korban dan tak sah untuk orang yang kita tak minta izin mereka. Sebab dia pun tak tahu ada orang buat korban untuk dia, lalu dia pun tak berniat dan tak bagi izin. Maka sebab itu, kalaulah kita nak buat korban untuk anak-anak, kena maklumkan anak, sekadar maklumkan ayah dah buat korban untuk anak-anak. Ataupun kita sebagai anak nak buat korban untuk ibu bapa kita, maklumkan, kerana ianya adalah ibadah dan antara syarat korban adalah niat. Dan sekurang-kurang niat, kalaulah kita buat untuk orang lain, pada waktu itu dia mesti tahu, dia mesti beri izin. Maka sebab itu tak sah kalaulah kita buat korban untuk orang lain tanpa maklumkan dia. Tak sah akan ibadah korban tersebut, sebab dia pun tak tahu, dia pun tak niat dan dia pun tak memberi izin. Okey. Lalu sebab itu disebutkan di sini, izin daripada seseorang adalah mewakili niat dia, seolah-olah dia dah berniat bila dia bagi izin. Sebab itu, soalan yang terlalu kerap ditanya dan dikira sebagai soalan yang ke-10. Bolehkah untuk melakukan ibadah korban bagi orang yang mana dah meninggal dunia? Banyak orang tanya dan banyak orang tak puas hati. Kenapa tak boleh? Ini duit saya, nak bagi pada mak dan ayah saya. Lalu bila kita faham konsep korban itu adalah ibadah dan korban itu perlukan niat, izin daripada orang itu adalah menggantikan niat dia, mewakili niat dia. Maka soalan yang kerap ditanya dan kita boleh kira sebagai soalan yang ke-10, adakah boleh buat ibadah korban untuk orang yang telah meninggal dunia? Boleh tak kita buat korban untuk orang yang telah meninggal dunia? Maka jawapan untuk soalan boleh ke tidak melakukan ibadah korban untuk orang yang meninggal dunia, dia ada detail dia. Okey. Jawapannya adalah boleh dengan syarat orang yang meninggal dunia itu ada wasiat. Dia ada pesan, dia ada wasiat. Dia pun kata, anak, nanti kalau ayah dah tak ada, maka kalaulah mampu buatlah korban. Dia wasiat, dia pesan. Kalaulah ada wasiat daripada si mati, maka pada waktu itu tak ada masalah untuk buat korban untuk si mati. Kenapa? Sebab izin, sebab niat adalah syarat.
Niat adalah syarat untuk korban kerana ianya adalah ibadah. Dan izin adalah sebagai mewakili pengganti niat. Dan wasiat juga adalah sebagai pengganti yang dia dah niat dan dia dah bagi izin. Sebab itu, kalaulah untuk orang yang dah meninggal dunia, hanya boleh bila si mati itu ada meninggalkan wasiat. Dia ada pesan. Kalaulah dia tak ada pesan, dia tak ada sebut apa-apa, dan dia tak pernah wasiat, maka jawapannya tak boleh. Kenapa? Sebab tak ada niat bagi pihak si mati. Orang tersebut dah meninggal dunia, dah ditanam. Macam mana dia nak niat untuk korban dia? Maka pada waktu itu, korban itu tidak sah bagi si mati. Lalu bagaimana kita nak juga hantar pahala, beri pahala pada ibu bapa kita? Maka para ulama mazhab Syafi'i menyebut jalan penyelesaiannya adalah letakkan nama orang yang hidup, contohnya diri kita, anak-anak kita, dengan kita minta izin mereka, maklumkan mereka. Letakkan korban atas nama orang yang hidup, tetapi pahala itu diniatkan untuk orang yang telah meninggal dunia. Sebab orang yang telah meninggal dunia yang mereka nak adalah pahala. Mereka pada waktu itu tak kisah pun korban itu atas nama siapa. Sementara orang yang hidup, peluang dia untuk dapat pahala sangat banyak. Pelbagai benda yang dia boleh buat untuk dapat pahala. Baca Al-Quran, setiap satu huruf pahala, 10 pahala bahkan setiap satu huruf. Dia sedekah, dapat pahala. Pada waktu itu dia tolong orang, dapat pahala. Maka orang yang masih hidup tak ada masalah untuk meraih pahala. Maka jalan penyelesaiannya adalah buat korban di atas nama orang yang masih hidup, namun pahala korban itu kita niatkan kepada orang yang telah meninggal dunia. Maka ini adalah soalan yang ke-10 yang kerap ditanya tentang ibadah korban. Apakah soalan yang lain yang ditanya kerap tentang ibadah korban? Antara soalan yang biasa ditanya, soalan yang masyhur, yang terkenal, apakah hukum bila berlakunya pertembungan antara akikah dan korban? Maka nak buat mana dulu? Nak buat akikah ke? Ataupun pada waktu itu nak buat korban? Okey. Maka jawapan dia adalah ada detail. Okey. Kalaulah akikah itu untuk diri kita, kerana kita dah dewasa, masa kecil ibu bapa kita tak mampu nak buat ataupun tak ada pengetahuan nak buat, maka kalaulah contohnya akikah itu kita nak buat untuk diri kita, adakah boleh buat akikah untuk diri sendiri? Boleh. Ketika mana dah baligh, maka kita boleh buat akikah untuk diri kita sendiri, kalaulah belum lagi dilakukan. Lalu kalaulah contohnya akikah itu untuk diri kita sendiri, maka mana afdal? Korban ke ataupun akikah? Jawapannya, kalaulah akikah itu untuk diri sendiri, yang paling afdal adalah korban. Kenapa korban afdal? Korban afdal kerana korban itu tempohnya terhad pada 4 hari sahaja. Manakala akikah boleh dibuat pada mana-mana hari sepanjang tahun. Dia tak terikat dengan waktu yang tertentu, hari yang tertentu, masa yang tertentu. Maka ketika mana ibadah korban dan akikah bertemu, mana satu afdal? Kalau boleh buat dua-dua, kalau boleh buatlah dua-dua. Tapi kalaulah contoh nak buat salah satu, maka kalaulah akikah itu untuk diri kita, maka pada waktu itu dahulukan korban. Tapi kalaulah dia buat akikah tak salah, tetapi dia telah meninggalkan perkara yang lebih afdal. Afdalnya adalah korban, sebab waktunya terhad, masanya terhad, tuntutannya pun sangat kuat. Dan pada waktu itu akikah kita boleh buat sepanjang tahun. Namun kalaulah akikah itu adalah untuk anak kita, untuk bayi yang baru lahir, yang mana dituntut pada 7 hari untuk melakukan akikah. Kalaulah contohnya akikah itu untuk anak, maka afdalnya, utamanya adalah pada waktu itu kita buat akikah untuk anak. Kerana situasinya untuk anak memang dituntut adalah akikah. Situasinya untuk kita yang dah dewasa, afdalnya adalah korban. Dan timbullah soalan yang ke-12, tak boleh ke gabung dua-dua? Seekor kambing gabung dua-dua, korban dan akikah.
Jawapannya adalah tidak, tak boleh. Tak boleh menggabungkan korban dan akikah pada satu bahagian lembu ataupun unta ataupun seekor kambing. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Soalan yang ke-13. Ini pun kita biasa dengar. Adakah boleh korban dengan contohnya ayam, rusa ataupun pada waktu itu binatang-binatang yang lain, tak boleh ke? Saya hanya mampu contohnya ayam je. Tak boleh ke saya buat korban dengan menggunakan ayam? Ketika mana baginda Nabi SAW menerangkan dalam hadis bahawa korban itu adalah dengan al-an'am, binatang ternakan yang berkaki 4. Dan pada waktu itu binatang ternakan berkaki 4 yang dimaksudkan dalam hadis hanyalah 3. Unta, lembu dan kambing. Unta, lembu dan kambing, hanya 3. Maka selain daripada 3 ini tak boleh dibuat korban dengan rusa contohnya, dengan arnab contohnya, dengan ayam contohnya, ataupun contohnya dengan apapun binatang yang lain. Tak boleh. Yang boleh dibuat korban hanyalah pada waktu itu binatang-binatang seperti unta, lembu dan juga kambing. Hanya 3. Manakala kerbau dikira dalam family lembu, maka boleh untuk buat korban dengan kerbau. Boleh dibuat korban dengan kerbau. Kerbau boleh dibuat korban. Namun hanya 3 ini sahaja yang boleh dibuat korban. Lembu, unta dan juga kambing, termasuklah pada penerangan lembu pada waktu itu adalah kerbau. Okey. Soalan yang terakhir, kita pun dah nak isyak. Soalan yang terakhir, apakah binatang yang paling afdal untuk korban? Apakah binatang yang paling afdal? Binatang yang paling afdal untuk korban, nombor 1 adalah seekor unta. Seekor unta untuk 1 orang. Walaupun maksima seekor unta itu boleh untuk 7 orang ataupun 7 bahagian. Tapi kalaulah nak diikutkan daripada afdal, maka pada waktu itu yang paling afdal untuk 1 orang kalau dia mampu seekor unta. Itu yang paling afdal. Kalaulah dia tak mampu seekor unta, maka pada waktu itu adalah seekor lembu, nombor 2. Dia seorang seekor lembu atas nama dia seorang. Walaupun maksima boleh 7, tapi ini daripada sudut afdal adalah seekor lembu untuk 1 orang. Yang ketiga, kalaulah dia tak mampu seekor unta, dia tak mampu seekor lembu, dan pada waktu itu adalah dia mampu kambing ataupun biri-biri, maka yang ketiga adalah pada waktu itu dia melakukan korban seekor biri-biri. Seekor biri-biri. Itu nombor 3. Seekor biri-biri. Yang keempat, barulah datangnya seekor kambing. Yang keempat adalah seekor kambing. Lalu seekor unta, seekor lembu, seekor biri-biri dan juga seekor kambing. Maka ini turutan dia. Dan kalaulah pada waktu itu beramai-ramai bahagian, maka nombor 5 adalah 1 bahagian unta dan yang terakhir 1 bahagian lembu. Lalu ini sebenarnya menjawab persoalan orang yang mana dia ada 7 orang. Mana afdal? Dia 7 orang. Adakah pada waktu itu afdal dia beli seekor unta yang boleh untuk 7 nama, ataupun dia beli 7 ekor kambing? Jawapannya yang paling afdal adalah 7 ekor kambing ataupun biri-biri lagi afdal daripada seekor unta yang ada 7 bahagian ataupun seekor lembu yang ada 7 bahagian. Kenapa? Sebab bila Nabi SAW sebut dalam hadis bahawa amalan yang disukai oleh Allah pada hari nahar adalah ihraqud dam, menyembelih binatang korban. Maka kalaulah contoh 7 orang berkongsi 1 unta, perbuatan menyembelih binatang korban yang Allah suka itu, maka pada waktu itu hanya sekali, seekor unta disembelih sekali selesai, ataupun lembu. Akan tetapi bila ada 7 ekor kambing yang Nabi sebut sebagai ihraqud dam, maka sebanyak 7 kali binatang yang berbeza
adanya perbuatan menyembelih binatang korban. Dan kunci lagi, kena kereta tu ke depan kan sikit. Adik, so nanti kereta merah tu tak boleh keluar depan kan, kereta tu. Minta maaf. Okey. Lalu ini adalah yang mana Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad berkenaan tentang apakah binatang yang afdal. Tetapi apa pun yang kita sembelih tetap mendapat pahala. Maka ini adalah daripada sudut tertib binatang-binatang yang afdal. Seterusnya sebenarnya banyak lagi soalan-soalan berkenaan tentang ibadah korban, namun masa tidak mengizinkan. Moga-moga adanya manfaat daripada pertemuan ini, lalu moga-moga adanya kebaikan. Mohon jasa baik sahabat-sahabat untuk bantu share, bantu untuk kongsi, bantu untuk sebar luas, tag rakan-rakan yang lain. Moga-moga lebih ramai yang beroleh manfaat insya-Allah. Terima kasih kepada sahabat-sahabat semua. Kita jumpa lagi pada pertemuan yang lain. Terima kasih pihak pengurusan Masjid Al-Ikhlas di atas peluang yang diberikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semua.